Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Yang dihormati kepada semua penonton-penonton yang melihat, kepada yang menonton program Perlis Mengaji daripada channel Suara Sunnah. Alhamdulillah pada petang ini, iaitu sempena dengan perintah PKP, insya-Allah saya akan menceritakan ataupun kita akan membincang dengan tafsir surah Al-Fatihah, iaitu satu tafsir yang saya ambil daripada kitab Rawai'ul Bayan, iaitu sebuah kitab tafsir ayat-ayat hukum daripada Al-Quran yang telah ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dan saya lebih kepada menggunakan kitab ini, iaitu dengan kita melihat kepada tafsir ayat hukum, dan saya mulakan dengan tafsir surah Al-Fatihah. Kalau nak kira dengan surah Al-Fatihah, semua kita tahu surah Fatihah, dan semua kita boleh anggap kebanyakan daripada rakyat Malaysia ni memahami maksud surah Al-Fatihah, mengerti atau memfaham dengan surah Al-Fatihah, maksud surah Al-Fatihah, dengan bermula dengannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani, sampailah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang tu kalau kita melihat daripada segi makna satu-satu tu, insya-Allah kebanyakan rakyat Malaysia faham. Tapi apa yang saya nak bawakan di sini, iaitu maksud secara terperinci dan daripada segi hukum surah Al-Fatihah, segi apa yang terdapat hukum di dalam surah Al-Fatihah ni. Iaitu mungkin di situ orang tak dapat nak memahami kalau kita nak mengkaji ataupun kita melihat makna secara terperinci, Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairi maghdubi alaihim, sampai ghairi maghdubi alaihim waladdallin, mungkin orang tak berapa nak dapat maksud secara terperinci itu. Di sini insya-Allah pada petang ini saya cuba mengumpaskan apa yang tersirat di sebalik surah Al-Fatihah ni. Mungkin tak habis pada hari ini, kita akan bawa kepada hari yang lain insya-Allah. Okey. Permulaannya surah Al-Fatihah, dia iaitu suratul Makkiyah, ayatnya mempunyai 7 ayat. 7 ayat daripada surah Al-Fatihah, dan menjadi khilaf di kalangan para ulama 7 ayat tu. Ada yang memulakan dengan surah Fatihah ni satu ayat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang memulakan satu ayat itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Walau bagaimanapun, secara jumhur ulama mengatakan ayat dalam surah Al-Fatihah dia ada 7. Nanti insya-Allah kita akan huraikan satu persatu daripada segi maknanya, daripada segi bilangan ayatnya. Daripada surah Al-Fatihah ini, kenapa dia dinamakan sebagai surah Al-Fatihah? Sebenarnya surah Fatihah ni dia ada banyak nama, tapi yang terkenalnya iaitu dengan nama Al-Fatihah, iaitu pembuka. Iaitu yang pertama namanya pembuka kerana dia membuka kitab. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, surah yang pertama sebagai surah Al-Fatihah. Yang kedua, selain pada surah Fatihah juga, dia dinamakan sebagai Ummul Kitab, ibu kepada kitab. Kenapa dinamakan sebagai ibu kitab? Sebab di dalam surah Al-Fatihah ni, dia mengandungi maksud-maksud ataupun tujuan-tujuan asas daripada segi syarak. Iaitu tujuan asasnya yang mana? Dia ada pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada isbat, dia ada ketetapan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada juga pengabdian ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melakukan apa yang disuruh, mencegah apa yang dilarang. Dan juga dalam surah Al-Fatihah ni juga dia ada untuk kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga di dalam surah Al-Fatihah ni juga dia ada cerita umat-umat yang terdahulu. Jadi kalau kita melihat di situ, sebab apa dinamakan sebagai Ummul Kitab, dia ada benda semua. Dia ibaratnya seolah-olah Al-Fatihah ni muqaddimah pada Al-Quran keseluruhan yang lain.
Muqaddimah. Sebab dalam dia ada uluhiyah dia ada pengibadat dia ada cerita umat yang terdahulu, dia ada pujian kepada Allah SWT, dia ada tauhid kepada Allah SWT. Jadi disebabkan dia ini, kita katakan, merangkumi keseluruhannya, jadi dia dianggap sebagai Ummul Kitab ataupun Ummul Quran. Jadi dikatakan surah dia namanya pertama surah Al-Fatihah, dan yang keduanya dinamakan sebagai Ummul Kitab. Dan yang ketiga, nama yang ketiga yang orang juga ketahui, yang juga dinamakan juga dalam surah Al-Fatihah ni, iaitu Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Iaitu dalam surah Fatihah ini, dia mempunyai 7 ayat yang diulang-ulangkan dalam setiap kali solat kita. Sekurang-kurangnya 17 kali. Itu tak termasuk dengan saja-saja dia nak baca, tak termasuk dengan sembahyang sunat dan sebagainya, zikir dan sebagainya. Sekurang-kurangnya 17 kali dalam surah Fatihah. Iaitu dikatakan Sab'ul Mathani. Jadi surah Fatihah dia ada 3 nama. Yang pertama sebagai pembukaan, iaitu Al-Fatihah, dia doa awal kitab. Yang kedua, Ummul Quran, iaitu Ummul Quran itu dia merangkumi keseluruhan cara hidup, tata cara semua ni, kepengabdian kita di dalam Al-Fatihah. Dan yang ketiga, Sab'ul Masani, iaitu 7 yang diulang-ulang. Jadi dia ada 3, dia ada antaranya ada 3 nama dari surah Al-Fatihah. Okey, kita lihat pula apa kelebihan surah Fatihah. Yang ni kita nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala tu pemberi rahmat. Di samping Allah Ta'ala suruh kita baca, kita sebagai hamba Allah SWT, kita kena baca Al-Fatihah, kita kena baca Al-Quran. Bila kita baca, kita sebagai hamba, Allah Ta'ala bagi pula faedah. Allah Ta'ala bagi pula pahala kepada kita. Bukan semata-mata Allah Ta'ala suruh tanpa ada ganjaran, tapi suruh berserta dengan ganjaran Allah Ta'ala letakkan. Antara faedah ataupun fadilat surah Al-Fatihah ni, iaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abi Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu, katanya, kuntu usalli fil masjid. Ketika mana aku bersembahyang di masjid, diseru ataupun dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengah sembahyang, Rasul panggil. Falam ajib. Nabi tak Abu Sa'id ni dia tak pergi. Dia tak pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah selesai solat. Apabila selesai solat, Nabi tanya kepada dia, apakah yang menyebabkan kamu tidak hadir? Sedangkan Rasul dah panggil. Abi Sa'id kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang menunaikan solat. Dan Allah Subhanahu Nabi SAW sabda, alam yaqulullah, tidakkah Allah Ta'ala telah bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, maka sambutlah Allah dan Rasulnya apabila diseru kepada kamu, ya Allah yang menjadikan kamu itu hidup sempurna. Lepas tu Nabi berkata kepada Abi Sa'id ini, Aku akan mengajarkan kepada kamu satu surah yang agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar masjid. Kemudian Nabi mengambil tangan aku, kemudian apabila Nabi nak keluar daripada masjid, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah kamu hendak mengajarkan kepadaku satu surah yang agung di dalam Al-Quran? Nabi bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul masani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulangkan, dan Al-Quranul Azim yang telah diberikan kepadanya. Iaitu nak katakan alhamdulillahi rabbil alamin, satu surah yang amat besar, satu surah yang agung yang Nabi bagi tahu kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Ubay bin Ka'ab, qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Quran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadi." Daripada Ubay bin Ka'ab, dia telah membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Demi jiwaku di tangannya," ataupun demi Allah, tidaklah diturunkan padanya Al-Quran, tidaklah diturunkan pada Taurat, dan tidak juga pada Injil, dan tidak juga pada Zabur, dan
pada Al-Quran Al-Furqan keseluruhannya, iaitu 7 yang diulang-ulangkan, dan Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung itu yang telah diberikannya ataupun diberikan padanya surat Al-Fatihah. Seterusnya, yang ketiga, dan riwayatkan oleh daripada Muslim, daripada sahihnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ketika mana Jibril alaihi salam duduk di sisi Nabi SAW, terdengar satu guruh di atasnya. Maka mengangkatlah kepala dan dikatakan, haza babun minas sama. Inilah pintu daripada langit. Dibukakan pintu ini yang mana tidak dibukakan melainkan pada hari ini. Maka turunlah padanya malaikat dan dikatakan, inilah malaikat yang turun ke atas muka bumi ini dan tidak diturun melainkan pada hari ini. Maka dia memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan 2 cahaya yang telah dikurniakannya, iaitu tidak dikurniakan kepada nabi-nabi sebelumnya, iaitu surah Al-Fatihah dan pengakhiran surah Al-Baqarah. Itu nak katakan bahawa ini antara kelebihan-kelebihan surah Al-Fatihah yang kita dapat, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu antara kelebihannya. Baru kita nak masuk sedikit tentang pentafsirannya. Mula-mula kita lihat kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun saya nak ceritakan tentang surah Al-Fatihah, tetapi berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, mintalah berlindung daripada syaitan yang direjam. Apa maksud dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? A'udzu. Maksud a'udzu itu iaitu aku memohon pertolongan, aku memohon perlindungan. Aku memohon perlindungan. Itu maksud a'udzu. A'udzu minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan dari ataupun memohon pertolongan ataupun perlindungan dari syaitan. Siapa syaitan? Ada ustaz Khairul Ikhwan dah menceritakan tentang hakikat syaitan. Syaitan ni dia apa asalnya? Syaitan daripada perkataan ba'uda, syaitana, ataupun maksud dia jauh, ba'uda. Dan juga hakikat syaitan ni, dia ini satu makhluk yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia satu makhluk yang derhaka kepada Allah Taala, iaitu satu makhluk yang sombong. Dia satu makhluk yang derhaka, satu makhluk yang sombong. Dan juga boleh dikatakan setiap makhluk ini yang sombong, yang derhaka kepada Allah Taala ni, dia boleh jadi juga mungkin daripada kalangan jin, dari kalangan manusia, daripada kalangan binatang-binatang. Jadi mana-mana makhluk yang sombong, yang derhaka, yang buat kacau apa semua ni, yang kita boleh anggap sebagai syaitan. Itu maksud syaitan, pengertian syaitan pada segi bahasa. Tapi daripada segi yang lain, seperti mana yang telah diceritakan oleh Ustaz Khairul Ikhwan, iaitu syaitan satu makhluk yang Allah Ta'ala letakkan, memang itu makhluk syaitan yang bernama syaitan. Kita minta perlindungan daripada Allah SWT, perlindungan daripada syaitan yang direjam, iaitu syaitan yang direjam, yang maksud katakan rejam ini yang dibaling, yang dibuang negeri, yang dihalau, dibaling dengan batu dan sebagainya. Dan dikatakan juga syaitan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang kita katakan syaitan tadi bukanlah khusus daripada jin. Allah Ta'ala berfirman dengan syayatinal ins wal jin. Syaitan-syaitan daripada manusia dan syaitan-syaitan daripada jin. Itu kita katakan syaitan ni, bila katakan makhluk yang jahat, makhluk yang sombong, makhluk yang derhaka, mungkin boleh jadi daripada jin, boleh jadi juga pada kalangan manusia. Okey. Baru kita lihat kepada tafsir basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bermula dengan ba. Lepas tu ismi. Ismun.
Ismun ni maksud dia nama. Dia ni maksud nama ni, dia kataan ismun ni kalau orang belajar dalam bahasa Arab, orang belajar bahasa Arab, kuliah bahasa, dia ada asal usul bahasa. Perkataan ismun ni dia mushtaqah ataupun dia diambil daripada perkataan lain. Dia diambil pada perkataan sumu. Sumu ni maksud dia mulia. Nama dia menunjukkan satu kemuliaan. Jadi bismi dengan satu nama, dengan nama iaitu menunjukkan satu kemuliaan. Bila kita katakan bismillah, hakikat dia tu apa dia? Hakikat dia, kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat dia. Macam mana kita katakan, bila kita nak baca buku, kita katakan bismillah. Maksud dia, aku memohon pertolongan dengan aku membaca buku dengan memohon pertolongan daripada Allah. Kita nak makan, kita baca bismillah. Aku makan dengan memohon pertolongan, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita katakan kita nak nak melakukan kerja, kita katakan bismillah. Aku melakukan kerja dengan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan dengan hadis yang lain mengatakan kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap amalan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu terpotong ataupun amalan itu tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa-apa saja kita nak lakukan kebaikan, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tengok kalau kita tengok daripada surah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak buat baik, baca bismillah. Dan kalau kita buat jahat, takkan kita nak baca bismillah? Memang tak ada siapa pun nak baca bismillah. Kerana di situ kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, iaitu dua nama daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita akan huraikan nanti insya-Allah dalam ayat bismillahirrahmanirrahim dalam ayat surah Fatihah. Okey. Kita tengok maksud secara sepintas lalu daripada maksud surah Al-Fatihah ni. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalan yang Engkau beri nikmat ke atas mereka, bukan jalan Engkau murkai dan juga bukan jalan kepada orang-orang yang sesat. Kalau nak kira, yang tu fahaman secara, kita katakan maksud terjemahan dia macam tu. Kalau kita pernah sekali semayang di Masjidil Haram. Bila kita semayang tu, imam baca bismillah tu, imam baca surah Fatihah, menangis teresak-esak. Baca surah Fatihah saja, menangis teresak-esak. Tak mana sedih ya. Sedangkan dia baca surah Fatihah, kita cuba memahami, kita tadabbur. Ada benda yang dia dapat cungkil daripada bismillah, dari surah Fatihah ni, yang mana kita tak dapat. Kita cuba lihat daripada surah Fatihah ni. Yang mula-mula kita tengok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu, segala puji. Dalam bahasa Arab, perkataan ini dia letakkan dalam perkataan alhamdu ni, dia letak mula-mula tu alif lam di hadapan. Alhamdu. Maksud dia segala puji-pujian. Alif lam di sini maksud dia alif lam al-istighraqiyah, iaitu segala keseluruhannya.
Maksud segala keseluruhan tu macam mana? Tak ada benda lain dah melainkan pujian keseluruhan pujian-pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kata puji terah mana? Tak ada pujian yang lebih hebat, yang lebih layak, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud alhamdu. Jadi macam orang kata kan, orang puji kita lah. Hang ni baguslah, hang ni rajin, hang ni pandai, baik. Apa semua kita katakan alhamdulillah. Orang puji kita kata alhamdulillah. Kita kata alhamdulillah tu bukan nak kita nak belagak dak. Hang puji aku tak layak. Segala pujian-pujian itu kembali kepada Allah. Aku tak layak menerima pujian ni. Segala puji-pujian alhamdulillahi ta'ala. Itu maksudnya alhamdu. Segala puji-pujian Allah. Perkataan Allah. Allah Tuhan kita. Allah ni orang membincangkan. Allah ni, adakah perkataan Allah, dia ni memang satu nama khas, nama alam, nama yang diwujudkan, ataupun daripada perkataan lain yang menjadikan, yang diubah suai dijadikan sebagai Allah. Yang ni pun ulama bincangkan. Adakah nama Allah ni memang Allah tu ataupun macam saya katakan tadi, perkataan bismillah, ismun. Ismun dia boleh jadi daripada perkataan as-sumu. Maksud sumu ni pada dia maksud dia mulia. Pasal apa ismun tu daripada perkataan tu dia asal perkataan dia as-sumu, lepas tu dia jadilah ismun. Allah, adakah ada perkataan lain tiba-tiba jadikan perkataan Allah ataupun tidak? Ulama berselisih pendapat. Pendapat yang terkuat, Allah adalah nama zat Allah Subhanahu wa taala, memang nama zat Allah taala yang bukan daripada perkataan lain. Dan Allah, nama Allah Subhanahu wa taala ini iaitu nama yang paling agung. Sebab apa ini dinamakan sebagai nama yang paling agung? Berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala, Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'min muhaimin, dan seterusnya. Maksud dia, nama perkataan Allah itu sendiri, Allah Ta'ala terjemahkan ataupun Allah Ta'ala tafsirkan, tidak ada Tuhan melainkannya. Allah itu siapa dia? Allah itu adalah Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, yang seperti mana yang kita tahu di dalam Asma'ul Husna. Maksud dia, perkataan Allah itu, dia merangkumi kesegala sifat-sifat yang sempurna. Mustahil bagi Allah mempunyai sifat-sifat yang tak layak baginya. Sifat kekurangan dan yang tak layak baginya. Itu nak katakan perkataan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat balik. Bismillah, alhamdu. Segala puji-pujian untuk Allah Rabb al-alamin. Rabb, Tuhan. Tuhan bagi sekian alam. Apa maksud Tuhan? Apa beza Tuhan, Rabb dengan ilah? Ada yang katakan Rabb dengan ilah tu apa beza? Kalau kita terjemah bahasa Melayu, Rabb Tuhan, ilah pun Tuhan. Tapi kita tak pernah mengatakan la Rabb illallah. Kita akan mengatakan la ilaha illallah. Maksud dia, perkataan Rabb ada beza dengan perkataan ilah. Rabb ni maksud dia Tuhan sebagai pentadbir, pencipta, pelindung, penguasa. Yang tu maksud dia Rabb. Ilah maksud dia Tuhan yang hanya boleh disembah. Tidak ada Tuhan yang boleh disembah melainkan dia. Maksud ilah ni maksud dia Tuhan yang hanya disembah. Rabb, pencipta, pentadbir, pengurus dan sebagainya. Yang tidak ada di dalam perkataan Rabb itu yang disembah. Dia ada beza antara Rabb dengan ilah. Jadi di sini, segala puji-pujian Allah, Tuhan yang mencipta, yang mentadbir, yang mengurus dan sebagainya, al-alamin,
seluruh alam. Apa maksud alamin? Apa maksud alam? Alam, di sini kataan alam ini dia, kalau mengikut Ibnu Jauzi, iaitu dia katakan nama makhluk. Nama yang dikatakan sebagai nama makhluk. Ada yang mengatakan di sini, alam ini, menurut Ibnu Abbas, dia mengatakan Rabbil Alamin, iaitu Tuhan kepada manusia, Tuhan kepada jin, Tuhan kepada malaikat. Itu alam. Ada yang juga mengatakan daripada Farraq dan Abu Ubaidah, dia katakan alam ini iaitu 4. Yang dimaksudkan alam ni 4. Perkara yang mempunyai akal. Iaitu manusia, jin, malaikat, syaitan. Yang ada akal ni maksud dia alam. Ada sebahagian yang lain mengatakan bahawa alam ini itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada pecahan maksud alam ni. Ada mengatakan semua yang kehidupan yang selain daripada Allah Taala tu alam. Ada yang mengatakan dah alam ni hanya manusia, jin, malaikat, syaitan. Ada yang mengatakan bahawa alam ini adalah manusia, jin, malaikat. Tapi pendapat yang terkuat mengatakan alam ini keseluruhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira makhluk, kita ada khaliq, ada makhluk. Khaliq iaitu pencipta. Pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang dicipta. Yang dicipta itu selain daripada Allah. Itulah makhluk. Okey, kita lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian untuk Allah, Tuhan sekian alam. Daripada ayat yang ini, kita dapat tahu kata Allah merupakan Tuhan sekian alam. Dan kita dah kata dah, Tuhan sekian alam tu siapa dia? Alam tu selain daripada Allah, itu alam. Ada mengatakan kita katakan tadi, manusia, jin, malaikat, syaitan. Ada katakan manusia, jin, malaikat. Jadi, dulu-dulu tu ada orang cerita, ada orang petikai. Allah adalah Tuhan untuk orang Islam. Orang Kristian, dia nak menggunakan perkataan Allah, tak boleh. Dia mesti menggunakan God. Adalah 3-4 tahun lepas cerita macam tu. Saya sendiri kalau melihat dengan tafsiran ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi dia tak kira siapa. Dia tak kira orang Islam ke, orang bukan Islam ke, binatang ke, apa ke. Allah Tuhan kepada seluruh alam. Jadi tertolaklah kalau orang katakan, tak. Kalau orang kafir dia nak menggunakan perkataan Allah sebagai Tuhan dia, tiba-tiba kita kata, hang tak boleh menggunakan Allah sebagai Tuhan hang. Hang kena guna perkataan lain. Tuhan Allah tu hanya untuk kami, tak. Tuhan Allah untuk keseluruhannya, bukan hanya untuk orang Islam. Yang ni satu dalil yang ringkas, satu dalil yang kita boleh tahu, semua orang tahu. Tapi kadang-kadang saja orang nak lawan, kata, tak, perkataan Allah tu Tuhan untuk orang Islam, bukan orang Islam tak boleh menggunakan perkataan Allah. Kalau kita nak berhujah, kata orang bukan Islam tidak boleh menggunakan perkataan Allah untuk menggunakan Tuhan dia. Tak mana kita nak letakkan ayat yang ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Best. Kita melihat. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani. Apa maksud sayang dan kasih?
sayang kepada semua. Kasih, dia ada pilih. Orang ada anak 5 orang, 3 orang ke berapa orang ke, semua dia sayang. Tapi kasih dia tu ada satu yang special. Yang tu beza dah. Sayang kepada semua, kasih yang special. Maksud dia kalau kita katakan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha penyayang dan maha pengasih, iaitu keseluruhan kepada Allah Ta'ala, sayang kepada keseluruhan makhluk dia dan kasih kepada yang betul-betul beribadah kepada dia, antara dia orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kasih dia? Dia memberi syurga, dia memberi nikmat yang keredaannya dan sebagainya. Kalau katakan sayang, semua dapat. Tapi kasih, orang yang dikasihi itu orang akan dapat syurga. Sayang tak semestinya dapat. Tapi kasih dia akan diberikan. Kita lihat di sini. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Segala puji bagi Tuhan sekian alam. Yang maha penyayang lagi maha pengasihani. Apa rahsia diulangkan Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim itu 2 kali? Sedangkan dah ada Bismillahirrahmanirrahim di atas. Ayat yang pertama, tiba-tiba diulang pula pada ayat yang ketiga. Kita lihat. Segala puji, ayat yang kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Bila disebut sebagai Tuhan seluruh alam, sepatutnya orang takut. Dia bukan jawatan kecil. Tak ada jawatan dah, melainkan Allah tu, Tuhan sekian alam. Kalaulah kita nak berjumpa dengan menteri, kita nak jumpa dengan raja, kita nak jumpa dengan agung. Orang kata ni, agung nak jumpa hang. Raja nak jumpa hang, buat apa dah? Hang buat salah apa dah? Raja panggil nak jumpa. Apa perasaan kita masa tu? Kita rasa takut, kita rasa terketak. Jangan kata raja. Majikan kita, bos kita panggil kita. Kita kutuk dalam Facebook ke apa ke, bos kita panggil kita. Ni bos nak jumpa. Apa perasaan kita masa tu? Bos kita tu, ada lagi bos atas dia, ada lagi atas dia, ada lagi atas dia. Tapi baru bos kita sikit ya, kita dah rasa ketang. Allah Ta'ala bagi tahu di sini, segala puji bagi Tuhan sekian alam. Tuhan sekian alam ni sepatutnya kita ketak kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala. Pasal Tuhan sekian alam ni, dia bukan tahap Allah Ta'ala ni atas sikit pada bos kita, tak, atas jauh pada bos kita. Sepatutnya bila dengan ayat ni orang takut. Tapi pasal apa orang tak berapa nak takut sangat? Allah Ta'ala turunkan ayat yang ketiga. Jangan takut sangat. Ar-Rahmanur Rahim. Allah Ta'ala ni maha penyayang dan maha pengasih. Tak buat salah, jangan tak takut. Sebab Ar-Rahmanur Rahim, mula-mula Allah Ta'ala bagi kita, dengan nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasihani. Orang tak apalah, Allah Ta'ala tu maha penyayang dan maha pengasihani. Lepas tu, segala puji bagi Allah, Tuhan sekian alam. Tuhan sekian alam. Orang dah rasa takut. Yang ni bukan main-main ni. Tuhan sekian alam. Takut. Allah Ta'ala coolkan, bagi kita tenangkan balik. Ar-Rahmanur Rahim. Bagi kita rasa tenang, supaya tak rasa terlalu ketang dan sebagainya. Allah Ta'ala turunkan dengan Ar-Rahmanur Rahim. Seterusnya, Allah Ta'ala letakkan Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Yang memiliki hari pembalasan. Malik, iaitu memiliki hari pembalasan. Apa maksud hari pembalasan?
Hari kiamat, hari yang akan dihitungkan. Tengok. Lepas Allah Ta'ala bagi tahu, yang maha penyayang, lagi maha pengasihani. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu pula, yang memiliki hari pembalasan. Jadi kalau orang katakan, tak apalah, relax lah, Allah Ta'ala tu dia maha penyayang, maha pengasih. Takkanlah dia nak buat kita, takkanlah dia nak siksa kita. Memanglah mula Allah Ta'ala katakan dia ni Tuhan sekian alam. Tapi Allah Ta'ala ni bersifat penyayang, bersifat pengasih. Orang mula nak naik balik, nak naik kepala balik. Ataupun mula nak lawan balik. Nak kisah apa? Allah Ta'ala tu maha penyayang dan maha pengasih. Takkan Allah Ta'ala tu nak siksa kita. Nak bagi orang takut balik, gerun balik, Allah Ta'ala turunkan dengan Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Hampa buat elok, hampa dapat baik. Hampa buat tak elok, hampa dapat yang tak elok. Okey, nampak maksud dia? Maliki Yaumiddin ni, bila kata Maliki Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan ni, kita mula, walaupun Allah Ta'ala tu maha penyayang, maha pengasih, tapi Allah Ta'ala tu dia boleh nak seksa kita kalau kita buat jahat. Dia boleh bagi ganjaran pahala kita, bagi syurga kepada kita kalau kita buat baik. Maliki Yaumiddin. Jadi ayat yang keempat, dia bagi manusia stabil balik. Mula-mula ayat yang kedua tadi kita katakan bagi manusia takut. Tuhan sekian alam, takut manusia ni. Lepas tu ayat yang ketiga, jangan takut sangat. Allah Ta'ala tu maha penyayang dan maha pengasih. Sifat manusia bila macam tu, dia pun tak apa nak ikut. Dia tak kisahlah pasal Allah Ta'ala tu maha penyayang dan maha pengasih. Jadi Allah Ta'ala turunkan balik dengan ayat Quran, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Maksud dia manusia kena beringat-ingat kerana ada pembalasan dia di akhirat nanti. Okey. Dan seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami memohon pertolongan. Na'budu, iyyaka na'budu. Hanya engkau kami tunduk, kami merendah diri, kami menyembah, kami sembah kamu, kami merendah diri, kami menyerah diri kepada kamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Sebab apa perkataan na'budu digunakan, nasta'in digunakan? Kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan menggunakan a'budu. Kita baca Quran sorang-sorang, kan? Kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan guna a'budu, aku sembah. Tapi bila katakan iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah. Pasal apa menggunakan perkataan kami? Tak menggunakan perkataan saya. Hanya engkau saya sembah, hanya engkau saya memohon pertolongan. Tapi kita menggunakan perkataan hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami memohon pertolongan. Kita ambil daripada awal. Allah Ta'ala bagi tahu, Rabb al-alamin, Tuhan sekian alam. Kalau kita bayangkan, kita berhadapan dengan Allah, Tuhan sekian alam. Diri kita yang kerdil ini, layakkah kita sorang-sorang nak berdiri di hadapan Allah SWT? Tak layak.
Kita tak berani, kita takut pasal Allah Ta'ala tu Rabb, Tuhan sekian alam. Jadi menambahkan kekuatan kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menggunakan dhamir kata nama jamak, jumlah yang banyak. Kami sembah Allah Ta'ala, kami memohon pada Allah Ta'ala. Kita tak kata aku seorang, tapi bersama-sama kami. Bersama-sama saya ini ada orang lain. Bukan kata saya seorang je, saya seorang yang minta pertolongan, saya seoranglah yang minta pertolongan, saya seoranglah yang menyembah Allah Ta'ala. Tak. Kita tak berani nak kata kita seorang. Kita akan menggunakan orang lain sebagai backup kepada kita. Jadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Dan di sini Allah Ta'ala bagi tahu, na'budu nasta'in. Sembah, minta pertolongan. Saya suka bagi tahu kat orang, kalau nak minta tolong, kan, minta tolong guna kaedah surah Fatihah. Apa kaedah surah Fatihah? Guna kaedah surah Fatihah ni kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Ayat Bismillahirrahmanirrahim sampailah Maliki Yaumiddin, semua itu memuji Allah Ta'ala. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani, puji. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji. Ar-Rahmanir-Rahim, puji. Maliki Yaumiddin, puji. Iyyaka na'budu, puji lagi. Wa iyyaka nasta'in, dan di sini kita mula nak minta tolong. Hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Lepas tu kita tengok, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka dan bukan jalan yang engkau murkai kepada mereka, dan juga bukan jalan kepada orang-orang yang sesat. Jadi di sini kita nampak ayat yang atas itu puji, ayat yang belakang itu lebih kepada mohon. Tu kata nak minta bantuan, nak minta tolong dan sebagainya, guna konsep tu. Puji dulu, baru minta. Bukan terus-terus minta. Kalau terus-terus minta, kurang adab dia. Puji dulu. Allah Ta'ala ajak kita ni. Ajak. Mula-mula Allah Ta'ala bagi tahu, puji bagi Allah. Yang ayat pertama puji, ayat yang kedua puji, ayat yang ketiga puji, yang keempat puji. Yang kelima dia dah hint kata nak minta. Lepas tu yang keenam dia minta. Kan? Kalau kita katakan, kalau orang lah tiba-tiba mai kat kita duk puji, pimai, kita dah. Ini pasal apa ni? Dah nak cerita sikit, ada masalah, nak minta hutang. Kan? Mula dia puji, kita heran. Awak puji lebih sangat. Dah adalah masalah sikit. Lepas tu dia, ni bukan dia terus minta je, minta saja. Mungkin kita bagi, mungkin kita tak ada. Tak boleh. Kan? Kita buat tak bagi, kita dan sebagainya, hati nak berat nak bagi. Itu konsep kita katakan, cara kita memahami, cara kita nak ambil benda-benda ni. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Daripada ayat ni, hanya engkau kami sembah. Maksud dia, tidak ada Tuhan lain yang boleh kita sembah, yang kita sembah, yang kita semua ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hanya Allah sahaja yang kita mohon pertolongan. Nak minta tolong kat makhluk lain, nak minta apa semua, tak boleh. Ambil balik hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya, Nabi SAW kata kepada dia, Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'an ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak.
wa'lam annal ummata law ijtama'an ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Rufi'al aqlam wa jaffatis suhuf. Nabi bagi tahu kepada Ibnu Abbas. Masa tu Ibnu Abbas kecil. Nabi naik unta dengan Ibnu Abbas lah. Hadis tu cerita Nabi naik unta dengan Ibnu Abbas. Bila Nabi naik unta, Nabi bagi tahu kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku nak ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Nak minta tolong dengan Allah. Nak minta berlindung daripada Allah. Ketahuilah, kalaulah keseluruhan alam ini bersepakat untuk menolong kamu, dia tak akan dapat menolong melainkan Allah Ta'ala yang menolong kamu. Dan kalaulah keseluruhan alam ini bersepakat untuk menjatuhkan kamu, untuk memudaratkan kamu, mereka tak akan dapat memudaratkan kamu melainkan Allah Ta'ala yang akan memudaratkan kamu. Rufi'atil aqlam, dan diangkat kepadanya pena-pena, wajaffatis suhuf, dan ditutupkan buku-buku. Maksud dia di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Dia bertepatan dengan hadis itu, iaitu hadis kata nak minta tolong ke Allah Ta'ala, nak minta bantuan, minta semua bantuan kepada Allah Ta'ala. Dan kalau nak minta perlindungan, minta perlindungan daripada Allah Ta'ala, dan kepada Allah Ta'ala sahajalah kita perlu kepada Allah Ta'ala lah yang untuk kita beribadah, kita sembah, dan hanya kepada Allah Ta'ala jugalah untuk kita mohon pertolongan. Itu sampai kepada ayat yang kelima. Maksud dia, kita ambil balik, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekian alam, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Penyayang dan lagi Maha Pengasihani. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Sampai situ saja insya-Allah, dan insya-Allah di hari yang lain kita akan masuk pula kepada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, iaitu lagi 2 ayat untuk kita masuk ke hari yang depan. Dan daripada ayat ini kita nampak seperti mana kita katakan tadi, pada nama surah Al-Fatihah dia ada tujuan-tujuan dia, maqasid dia, dia ada benda perkara-perkara asas, iaitu penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada menceritakan tentang sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga adanya pembalasan ataupun adanya juga cerita tentang hari pembalasan, iaitu Maliki Yaumiddin. Rasanya cukup dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di sesi yang akan datang. Saya tamatkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.